Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah khutul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim kita. Alhamdulillah bersama dengan sahabat-sahabat kita daripada Melbourne, Australia. Semoga sahabat di sana dalam keadaan sihat walafiat dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita sampai muka surat 355. Kita ambil. Hari itu kita berhenti 21 hari bulan 3. Ya. Kita 6.35 betul Pak Mir. Kita masuk perbincangan yang ke-42, iaitu prinsip Ahlus Sunnah tentang din dan iman. Tentang din dan iman. Ini di antara bab kita berbincang tentang prinsip din, prinsip agama kita. Agama kita ni apakah prinsip dia? Termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa din dan iman adalah qaulun, ucapan, dan amalun, perbuatan. Perkataan hati dan lisan, amal hati, lisan dan anggota tubuh. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang kerana perbuatan dosa dan maksiat. Prinsip Ahlus Sunnah tentang iman adalah sebagai berikut. Yang pertama, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkannya dengan anggota badan. Yang kedua, amal perbuatan dengan keseluruhan jenis-jenisnya yang meliputi amal hati dan amalan anggota badan adalah termasuk hakikat iman. Ahlus Sunnah tidak mengeluarkan amalan kecil apapun dari hakikat iman ini, apalagi amalan-amalan besar dan agung. Ketiga, bukan termasuk pemahaman Ahlus Sunnah bahawa iman adalah pembenaran dengan hati sahaja atau pembenaran dengan pengucapan lisan saja, tapi amalan anggota badan tanpa amal anggota badan. Dan barang siapa berpendapat demikian, maka dia telah sesat dan menyesatkan. Sesungguhnya pemahaman seperti ini berasal dari kejelekan fahaman Murji'ah. Yang keempat, iman memiliki cabang-cabang serta tingkatan-tingkatan. Sebahagian di antaranya jika ditinggalkan maka menjadikan kufur. Sebahagian yang lain jika ditinggalkan adalah dosa kecil atau besar. Dan sebahagian lain jika ditinggalkan akan menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh pahala dan menyia-nyiakan ganjaran. Yang keempat ini dia kata Ahlus Sunnah meyakini bahawa tingkatan-tingkatan iman itu kalau ditinggalkan dia tengok dia tak sama. Ada bahagian iman kalau ditinggalkan jadi kufur. Ada yang ditinggalkan berdosa, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan ada menyebabkan pahala itu tidak sempurna dan tak sampai. Kelima, iman dapat bertambah dengan ketaatan hingga mencapai kesempurnaan dan dapat berkurang kerana kemaksiatan hingga sirna dan tidak tersisa sedikit pun. Keenam, kebenaran
dalam masalah iman dan amal ini serta hubungan timbal balik antara keduanya dari keterkaitannya kurang atau lebihnya, tetap atau sinerginya terdapat dalam kandungan perbicaraan Syekhul Islam, yakni asal iman dari dalam hati, yakni ucapan dan amal hati merupakan pengakuan, pembenaran, cinta dan kepatuhan. Apa yang berada dalam hati, maka sebagai konsekuensi yang dituntunnya harus terwujud dalam amal anggota badan. Apabila dia tidak mengamalkan konsekuensi dan tuntutan iman tersebut, maka hal itu menunjukkan tidak adanya atau kurangnya iman. Karena itu, pengamalan lahiriah merupakan konsekuensi dan tuntutan keimanan hati. Amalan lahiriah itu adalah salah satu cabang dari keseluruhan iman yang mutlak dan merupakan bahagian darinya. Namun apa yang berada dalam hati adalah asal pokok dari amalan lahiriah anggota badan. Sirnanya iman mutlak. Sirna bermakna pudar lah. Pudar. Pudarnya iman mutlak, yakni kesempurnaannya tidak otomatis menghapuskan mutlaqul iman, pokok iman. Hal ini dibenarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam beberapa tulisan beliau. Yang keenam, dia kata kaitan antara iman dan amal itu sangat mempunyai hubungan timbal balik terhadap wajah keimanan, rupa parah iman, kala iman. Dan bukanlah meninggalkan amal soleh itu, meninggalkan amal-amal itu menunjukkan iman itu terhakis secara total, tidak. Yang ketujuh, penggunaan istilah syarat kesempurnaan, syartul kamal, yang sekarang banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan adalah istilah baru yang tidak ada dalam Quran dan As-Sunnah maupun ucapan salafus salih dari 3 generasi pertama yang terbaik, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Orang kata syartul kamal, syarat kesempurnaan. Ini istilah-istilah yang dibikin-bikin. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan ahlu kiblat, kaum muslimin secara mutlak dengan sebab perbuatan maksiat dan dosa besarnya mereka lakukan, sebagaimana dilakukan oleh Khawarij. Bahkan persaudaraan iman mereka tetap terpelihara meskipun berbuat maksiat. Ini ahlu sunnah. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada 2 golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Dia kata bila ada kalangan orang mukmin berperang, orang yang ada iman damaikan. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, fa in baghat ihdahuma, kalau ada pihak yang barat, yang tak mau berdamai, Quran kata perangilah pihak yang tidak mau berdamai itu. Yang kesembilan, ahlu sunnah tidak mencabut nama iman secara keseluruhan dari orang Islam yang fasik dalam agama ini dan tidak menghukuminya kekal dalam neraka sebagaimana dikatakan oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Orang Islam yang berbuat dosa besar dan maksiat dikatakan tidak sempurna iman. Tengok nombor 8 dengan nombor 9 hampir sama. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan ahlu kiblat. Siapa-siapa daripada ahlu kiblat buat maksiat, buat dosa besar, maka ahlu sunnah tak kata dia keluar daripada Islam. Seperti Khawarij suka hukum orang keluar daripada Islam. Ahlu sunnah dia nak bagi orang masuk dalam ahlu sunnah. Firqah-firqah yang dalalah ni, mereka keluarkan orang daripada mereka. Kita tarik orang masuk, mereka lagu nak salah sikit lagu keluar.
Dan ahli sunnah tidak mencabut nama iman daripada orang Islam yang fasik dan tak hukum dia kekal dalam neraka. Tapi kita sebahagian masyarakat kita dia mengaku ahli sunnah tapi lisan dia khawarij. Orang balah dengan dia sikit masuk neraka, orang balah dengan dia sikit keluar Islam, orang berbeza pandangan dengan dia sikit, balah sikit je, kira dia rasa apa yang dia cakap itu adalah agama. Dia tak rasa apa yang dia cakap itu bahagian daripada ilmu dia mengaji dalam agama. Cara dia faham. Orang lain pula cara orang lain mengaji ya. Dia tak faham macam tu. Dia faham kata kalau tolak pandangan dia. Di situ kita alhamdulillah tokoh-tokoh mazhab yang berkembang. Tak ada siapa bakmi daripada Imam Abu Hanifah sampai Imam Ahmad kata siapa tolak pandangan kami dia keluar daripada agama ni. Tak ada. Wahai dia pemujtahid besar. Dia duk kata lagu tu ni kebelakangan ni, kebelakangan ni dia tak tahu yang mana orang balah dengan dia yang mana, balah dengan nas yang mana dia tak tahu. Kita baca bab ni kan, Syiah apa, sebahagian daripada Syiah ni Zaidiyah ke yang tolak masalah sapu khuf. Kita baca baru ni kan, balah. Kita balah dengan dia, tapi kita tak kata dia tolak nas agama. Sebab kita tahu perbahasan tu duduk macam mana. Inilah keistimewaan Ahlus Sunnah. Inilah sabda Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan zata syarafin yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang penzina ketika berzina dia dalam keadaan beriman. Tidak seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang peminum khamar ketika dia meminumnya dia dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang yang menjarah suatu jarah yang berharga yang disaksikan oleh manusia ketika dia menjarahnya dia dalam keadaan beriman. Mereka ahlu sunnah wal jamaah menyatakan orang yang berbuat fasik itu berkurang imannya atau beriman dengan imannya dan fasik dengan dosa besarnya, tidak diberi nama iman secara mutlak dan tidak dicabut juga secara mutlak. Ini kerana kata Imam Ibn Rajab Hanbali dalam kitab dia, kitab Ahkamul dia menyebut masalah perbahagian iman dan Islam. Dua benda yang hampir sama tapi mengandungi makna yang tersendiri, kata dia. Sehingga kan seorang mukmin dia Islam, seorang Islam belum tentu dia mukmin. Maka Ahlus Sunnah mempunyai dalil yang kuat. Dia kata dalil-dalil daripada ayat Quran tentang bertambahnya iman. Dia kata boleh baca surah Ali Imran ayat 173, Al-Anfal ayat kedua, At-Taubah 124, Al-Ahzab ayat 22, surah Al-Fatah ayat 4 dan surah Al-Muddathir ayat 31. Ini semua dalil-dalil Ahlus Sunnah menyatakan iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Memang orang kalau bertambah iman, Allah Ta'ala campak pada dia rasa. Buah bicara mereka pun tak sama dengan orang lain. Buah bicara, kita tanya pada orang yang lemah iman, kita tanya kat dia, agama ni apa? Jawapan dia kerana yang duduk dalam hati dia tu lemah, bahasa dia pun lemah. Habis tinggi dia kata, tanya orang lain aku tak tahu. Tapi kita tanya orang yang dia satu orang yang kita kata apa, dia satu orang yang ikhtilat dengan agama ni, dia bercampur bau dengan agama ni,
napah agama napah dia, rebah agama rebah dia, semangat agama semangat dia. Kita tanya tengok kat dia, apa makna agama ni? Dia punya jawapan, Allahu Akbar, dia macam jawapan dia macam. Orang tanya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab je, saja sebut dia nama dia. Dalam kitab ada Usul Salasah. Dia sifatkan agama ni Pak Mik, dalam bahasa dia pakai panjang, dia cerita pasal Nabi Muhammad. Lepas tu dia kata sepatah, dia kata wa hadza dinuhu la khaira illa dalla al ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha minha wa la khaira alladhi dallaha alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah wa syarru alladhi hadzaraha minha asyirku wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'bahu ba'athahu Allah ila an-nas kaffatan waftarada Allah ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jinn wal ins. Bahasa dia dahsyat aje. Yang ramai orang tak puas hati dengan dia ni. Dia kata wa hadza dinuhu, dia kata inilah agama, inilah agama Nabi Muhammad bawa ni. La khaira, dalam agama ni dia kata tidak ada satu pun kebaikan illa, melainkan dalal ummata alaihi, melainkan Nabi akan tunjuk kepada umat apa itu kebaikan. Dalam agama ni tak ada kebaikan, tidak ada satu benda baik. La khaira, tak ada satu benda baik dalam agama ni, melainkan Nabi akan ajak umat dia macam mana buat baik. Wala syarra, dan tidak ada kejahatan illa hadzaraha Allah, illa hadzaraha minhu, tidak ada kejahatan melainkan Nabi telah pun memberi ingat kepada kita menjauhi kejahatan dan keburukan itu. Wal khairu, dan kebaikan itu, kebaikan yang Nabi ajak kepada kita, dia kata alladhi dallaha alaihi, iaitu kebaikan itu yang Nabi tunjuk kepada kita. Apa dia? Tauhid, dia kata. Inilah tunjang kebaikan yang paling besar. Dan apa yang berhimpun dengan jalan-jalan tauhid, apa yang Allah redha, apa yang Allah cintai, semua Nabi ajak kepada kita. Wa syarru, dan benda buruk, alladhi hazzaraha minhu, Nabi telah pun mengajak kita menjauhi keburukan itu. Maka dia kata benda buruk yang Nabi ajak kita tinggal itu adalah syirik, dan apa yang berhubung dengan syirik daripada kebencian Allah, ketidaksukaan Allah. Ba'athahullahu ila nasi kaffatan, Allah telah hantar Muhammad dengan Allah hantar Muhammad dengan sifat ni kepada seluruh manusia. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jinn wal ins, dan Allah telah mewajibkan taat kepada Muhammad ini ke atas semua makhluk, terutama kita panggil thaqalain, jin dan manusia. Orang ni kalau jiwa dia kecil dengan agama, dia tak ada bahasa. Dia tak ada bahasa kalau jiwa dia kecil. Nabi Muhammad bawa apa? Nabi Muhammad bawa Islam. Islam tu apa? Dia hang tanya banyak, dia kata. Dia tak ada bahasa pasal jiwa dia kecil. Tapi kalau jiwa dia besar, dia ada bahasa. Ja'far bin Abi Talib kan? Ja'far bin Abi Talib pergi ke apa? Habasyah. Orang kata hijrahnya pertama lah. Nabi hantar dia pergi semua ke Habasyah. Bila Najasyi panggil Ja'far bin Abi Talib yang menjadi mutakallim, juru cakap bagi orang Islam, Ja'far bin Abi Talib tanya, Najasyi tanya, apa bawa agama apa ni? Tengok Ja'far bin Abi Talib, pasal dia sayang dengan agama, jiwa dia tu besar, dia boleh jawab. Saya ingat kalau kita orang tanya kita apa itu agama, bukan apa itu agama, apa nak mengaji sunnah, sunnah tu apa pun kita boleh tak boleh jawab.
Kita hamil belajar antau. Kau nak cerita tak arti hamil belajar antau. Ja'far bin Abi Talib dia boleh cakap pasal apa? Pasal jiwa dia. Pasal iman ni dia naik dan dia turun. Kita beramal dengan ajaran agama, agama dia support jiwa kita. Ja'far bin Abi Talib bangkit depan Najasyi, dia kata ayyuhal malik kunna qauman ahla jahiliyati. Tuanku, kami semua berasal daripada jahiliyah, satu kaum jahiliyah kami. Na'budul asnam wa na'kulul maitah. Kami makan, kami sembah berhala, kami makan semua benda-benda bangkai. Tak ada istilah sembelih menyembelih, memang tak ada. Makan semua bangkai. Ada sahabat kan Nabi kata jangan duk pergi makan apa, jangan duk pergi potong bahagian binatang. Kalau nak makan sembelih dia. Dia nak makan paha, dia pergi potong paha, potong ekor. Nabi tidak. Nabi kata apa nama, itu dianggap sebagai bangkai. Kami semua sembah berhala, kami makan semua benda tak sembelih. Wa na'ti al-fawahish. Kerja kami siang malam pagi petang buat benda terkutuk, benda keji. Wa naqta'ul arham. Hidup kami putus silaturahim. Wa nusi'ul jiwar. Hidup kami menyakiti jiran, bermusuh. Wa ya'kulu minnal qawiyyu dha'if. Yang kuat memakannya lemah. Kuat makannya lemah. Fakunna ala zalik. Macam itulah hidup kami tahun demi tahun, masa demi masa, hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna. Sampai Allah hantar, Allah bangkitkan kepada kami seorang rasul kepada kami daripada kami sendiri. Na'rifu nisbahu. Na'rifu, kami kenal nasab dia. Dia satu orang yang amanah, dia satu orang yang benar, dia pemaaf. Fada'ana ilallahi liwahiduhu wa na'budu. Muhammad mai, dia ajak kami, dia suruh kami kepada apa? Kepada mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awthan. Nabi ajak kami tinggalkan apa yang disembah oleh kami, oleh mak bapak kami selain daripada Allah, daripada batu-batu, daripada berhala-berhala. Wa amarana bisidqil hadis. Dia ajak kami cakap betul. Wa ada'al amanah. Dia ajak kami tunaikan amanah. Dia ajak kami silaturahim. Dia ajak kami husnul jiwar, buat baik pada jiran. Wal kafu 'anil maharim wad dima. Dia ajak kami tinggalkan benda haram dan pertumpahan darah. Wa nahana 'anil fawahish wa qaula zur. Dia cegah kami daripada buat benda keji dan cakap bohong. Wa aklu malul yatim. Dia tak bagi kami makan harta anak yatim. Wa qadhful muhsanat. Dia tak bagi kami pergi tuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Wa amarana an na'budallaha wahdah la nusyriku bihi syai'a. Dia arah kami, dia bawa kami untuk menyembah Allah yang esa, tidak ada syirik baginya dengan sesuatu. Wa amarana bis-salah waz-zakah was-siyam. Dia suruh kami dengan sembahyang, dia suruh kami dengan zakat, dia suruh kami dengan puasa. Orang ni bila dia ada jiwa agama, orang tanya dia boleh jawab. Tapi kalau dia tak ada jiwa agama, sama orang sembahyang, tak, awak dapat apa dengan sembahyang? Tahu? Kita dapat apa dengan sembahyang? Tak tahu. Tapi kalau jiwa kita ada, kita boleh jawab. Orang dengar tercengang. Tapi pasal kita tak ada jiwa, jiwa kita pun kosong. Jadi kita tak boleh bagi banyak benda ke orang. Pasal kita pun tak ada banyak benda ke orang. Kita pun tak ada banyak benda nak bagi. Maka kerana itu dia kata para ulama ahlu sunnah berdalil dengan ayat-ayat di atas tentang bertambah dan berkurangnya iman. Ayat-ayat dia senaraikan itu menunjukkan iman bertambah dan iman berkurang. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, guru pada Imam Syafi'i, dia ditanya apakah iman bertambah dan berkurang. Beliau menjawab, tidakkah kalian membaca ayat Quran? Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum
fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Imam Sufyan bin Uyainah baca ayat ni. Imam boleh bertambah ke? Imam boleh kurang ke? Dia kata baca ayat ni, ayat 173 Ali Imran. Allah kata orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang menyatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah pada mereka. Maka perkataan itu menambahkan keimanan mereka, dan mereka mengucap cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Orang yang kata kat Dewi, hati-hati orang duk buat macam-macam kat hang ni. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia dah berhimpun lakum, kat hampa ni. Manusia berhimpun kat hampa ni, depa nak tangkap hampa, depa nak buat hampa, depa nak bagi mudarat kat hampa, depa nak berperang dengan hampa. Kawan yang buat berita ni kata apa? Fakhshawhum, takutlah dekat depa, stoplah apa yang hampa duk buat ni. Allah kata fazadahum imanan. Iman pelik, iman sangat pelik. Apa Nabi kata? Al-Quran kata tiba-tiba ucapan itu menambahkan iman. Wa qalu, depa semua kata hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah itu senikmat-nikmat pelindung, senikmat-nikmat pelindung. Wa ni'mal wakil, Allah lah pelindung yang paling nikmat. Kalau kita nak rasa nikmat dalam dijaga, lindunglah dengan Allah, kita akan rasa nikmat. Lepas itu tawakal tu kita ada rasa nikmat. Allah kata wa ni'mal wakil, senikmat-nikmat. Nikmat kita kata apa pakcik? Benda baik kan? Balak ni ujian lah. Nikmat. Maka Allah tu senikmat-nikmat wakil. Nikmat yang paling besar dalam dunia ni bila Allah izin kita jadikan dia wakil kita. Dia wakil kita. Kan kita dalam musafir kita nak keluarkan, kita kata Allahumma anta khalifata, Allahumma antal khalifah fi safari, kaulah pengganti aku ya Allah. Rumah kita, keluarga kita, harta benda kita, kita kata ya Allah kaulah pengganti aku, kaulah pengganti aku. Adapun Nabi Adam dikatakan khalifah Allah, berganti Allah. Nabi Adam bukan pelindung Allah, tapi Nabi Adam ni khalifah dengan makna apa? Hidup berketurunan. Lepas dia zuriat dia hidup lagi, kesemuanya menanggung amanah. Tapi Allah senikmat-nikmat wakil. Itu menunjukkan Imam Sufyan bin Uyainah kata, inilah ayat menyatakan iman itu naik. Itu pada perkataan fazadahum imanan, maka bertambah naiklah iman mereka. Dan firman Allah, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kisah mereka kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah kepada mereka petunjuk. Kami tambah pada mereka petunjuk. Allah kata wazidnahum huda, wazidnahum huda, kami tambah kepada mereka hidayah. Bermakna hidayah itu boleh kurang, hidayah itu boleh naik. Kemudian ditanya lagi, apa dalil berkurangnya iman? Beliau menjawab, Imam Sufyan bin Uyainah jawab, hal itu juga sesuai dengan apa yang dilakukan. Maka dia jawab, tidak ada suatu yang bertambah melainkan dia juga berkurang. Kalau benda itu boleh bertambah, dia kata benda itu boleh berkurang. Di belakang pertambahan itu menunjukkan tidak kurang, di belakang kurang menunjukkan tidak bertambah. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, memuatkan bab ziyadatul liman wa naqsuhu dia baca kurang
Ziyadatul lil iman. Tak. Wa nuq, dia tak boleh baca wa naq, dia baca dengan qaf. Wa nuqsahuhu, nah dengan sad. Wa nuqsahuhu, iman itu bertambah dan berkurang. Imam Bukhari juga buat, semua ulama ahli sunnah terima kaedah ni. Iman itu yazid wa yanqus, iman itu naik dan iman itu turun. Kita boleh tengok orang cakap bahasa dia pakai apa dekat Tuhan. Tengok. Bukan kata susah kita nak kenal orang tu iman dia naik. Bahasa apa dia pakai? Bahasa apa yang dia bela iman dia? Di antara dalil tentang bertambah dan berkurangnya iman adalah firman Allah Ta'ala, Summa awrasnal kitab alladhi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah zalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menginayai diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah kurnianya amat besar. Syekh As-Sa'di menjelaskan bahawa Allah membahagikan kaum mukminin menjadi 3 tingkatan. Pertama, tingkatan yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan, sabiqun bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan yang wajib-wajib dan sunnah-sunnah, serta meninggalkan yang haram dan makruh, serta mereka adalah muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Yang kedua, tingkatan orang pertengahan, muqtasid. Mereka adalah orang yang hanya melaksanakan hal-hal yang diwajibkan atas mereka dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan atas mereka. Ketiga, tingkatan orang yang berbuat zalim atas dirinya, zalimun li nafsih. Mereka adalah orang yang lancang mengerjakan sebahagian perkara yang diharamkan atas mereka dan melalaikan sebahagian perkara yang diharamkan, yang diwajibkan atas mereka, dengan pokok iman tetap ada pada mereka. Ini surah Fatir ayat 32. Syekh As-Sa'di dia kata manusia ada yang sabiqun bil khairat, ada yang muqtasid, ada yang zalimun li nafsi. Ada yang cepat-cepat buat baik, ada yang zalimun li nafsi. Allah bagi agama, Alkitab tu Quran lah, agama lah Allah bagi kepada hamba-hamba yang kami pilih daripada hamba kami. Kami bagi kepada yang kami pilih daripada hamba kami. Faminhum, di kalangan hamba kami itu ada yang buat zalim, dia zalim diri dia. Di kalangan mereka tu ada yang muqtasid, ada yang pertengahan, zalim pun tak, buat baik banyak pun tak. Ada yang sabiq. Apa makna sabiq? Berlomba dia bil khairat, dengan banyak kebaikan. Semua itu dengan izin daripada Allah. Zalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah kurnianya sangat besar. Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis Bukhari. Nabi kata iman memiliki lebih daripada 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri gangguan di jalan. Dan malu adalah salah satu daripada cabang iman. Tu dia punya ada apa? Sab'un ataupun situn, 70 ataupun 60. Kita duk buat yang mana tak tahu. Kita duk buat yang mana tak tahu. Besar la ilaha illallah.
Dalam hadis Nabi kata apa? Dalam hadis Tirmizi, afdalu zikri la ilaha illallah. Nabi kata zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Nabi sebut zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Ada orang zikir Allah, ada orang zikir hu. Dia ada apa, macam mana kalau hari Senin 1000 kali zikir ni, hari Selasa 1000 kali yang ni. Nabi kata zikir paling baik la ilaha illallah. Manusia duk hu. Kita tanya hu tu apa dah? Dia kata huwallah. Ayat Quran kata huwallahu alladhi la ilaha illahu. Tu dia kata ambil hu di belakang. Orang awamnya zikir la ilaha illallah. Orang dalam sikit Allah. Orang yang makrifat tinggi sikit hu. Tapi Nabi kata afdalu zikri la ilaha illallah. Bukan Nabi kata afdalu zikri hu ataupun afdalu zikri Allah. Tak, Nabi kata afdalu zikri la ilaha illallah. Penuh, baca penuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baca ikut dia punya tulisan lah. Tak payah duk pergi tekan tak payah. Ini semua kita yang cipta. Tak ada keistimewaan pun. Kalau benda itu Nabi buat, Nabi beritahu di sini ada apa-apa, awak tekan nanti. Kalau Nabi habaq, kalau daripada Nabi, Allahu Akbar, kita umat akan buat. Tapi kalau itu pengalaman satu orang, kita jumpa satu doktor pakar, dia kata berdasarkan pengalaman saya lagu ni. Kita jumpa pakar lain pula. Apa kata Dr. Nazim? Kepakaran adalah benda yang paling dhaif dalam perubatan. Itu kepakaran. Sebab dalam dunia doktor, dia kata dia kajian hasil. Kita kalau kata doktor pakar berbicara di atas pengalaman dia, dahsyatlah berman. Tapi Dr. Nazim kata dalam dunia doktor, apabila pakar berbicara tentang pengalaman dia, itulah nas yang paling dhaif sekali. Kita yang tu paling kuat. Kita kata jumpa pakar ni, pakar tu mau pakar tua pula. Oh, ni bukan calang orang. Rupanya dalam dunia perubatan kita pegang benda paling dhaif sekali, tapi dekat kita punya kuat dah. Tengok, dia ada 70 atau 60 yang paling afdal sekali sebut la ilaha illallah. Yang kali kita duk pergi buang benda-benda duri tengah jalan, pelepas nyok hujan panas angin kuat jatuh, kita angkat buang. Nyok kering tergolek atas jalan, kita yang kaki buang. Hak tu semua Nabi kata apa? Hak tu Nabi kata paling rendah kali. Sebab semua boleh buat. Muslim boleh buat, bukan Muslim boleh buat, sebab dia menyakiti. Tapi yang tak boleh buat ni apa dia? Ucap la ilaha illallah dengan ikhlas kepada Allah. Tidak beribadat pada yang lain, melainkan hanya kepada Allah. Baik, itu berkaitan dengan tajuk yang ke-42, iaitu sifat din dan sifat iman ni kita dah belajar. Sifat din dan sifat iman ni kita belajar. Pasal tu ikhwan, belajar agama ni kena ambil nas agama, ambil Quran, ambil sunnah, kenal sifat-sifat agama, tak mau daripada yang lain. Dalam Baqarah 185 kita duk baca selalu, Allah Ta'ala kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu sifat agama. Allah nak bagi kamu yusra, mudah, dan Allah tak mau bagi kamu usra, susah. Tak mau. Itu sifat agama. Betul. Allah Ta'ala kata pula dalam An-Nisa 28, pasal bila orang duk bawa benda-benda berat dalam agama ni, kita kena bingkai agama tu, kita pasang balik kan, tengok apa berat macam orang ni. Sedangkan ayat Quran, kalam Allah Ta'ala tu rujukan agama. Allah katakan dalam 28 surah An-Nisa, Allah katakan yuridullahu an yukhaffafa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah kata Allah berkehendak memberi kepada kamu keringanan kerana manusia dicipta dengan penuh kedhaifan. Maka pada manusia tak boleh dibagi beban yang berat.
diberilah kepada manusia ni kemudahan. Maka kita tak boleh heretlah agama ni pergi pada kawasan yang susah. Pasal itu bab tauhid, bab tauhid, bab akidah adalah bab yang paling mudah dalam agama sebab dia rukun hidup. Dia syarat. Mana boleh bab yang paling penting dalam agama, bab ni paling penting dalam Islam, tiba-tiba bab ni jadi bab yang paling susah dalam Islam. Tak masuk akal. Tapi demikianlah sifat pelajaran tauhid, akidah kita duk belajar dulu-dulu pakcik. Tak pernah senang, susah. Bab ni bab yang paling penting. Buniyal Islamu ala khamsin. Ada satu lagu apa saya lupa. Lagu ni M. Nasir menyanyi. Lagu bukan tu pun M. Lagu ni lagu merepek. Saya ingat dia pun tak tahu lagu ni. Apa? Semerah padi. Semerah padi. Nama lagu tu. Dia pasal apa bukan. Apa nama besi tu? Kamsani. Apa nama sani? Apa? Karasani. Macam tu lah nama tu. Karasani Nama tu. Besi Karasani Macam tu lah. Tapi bertanya balik, tengok balik nama lagu tu. Dan dia sebut lagu tu. Jadilah kau raksa aku, masuklah ke dalam punggung aku dan berilah kekuatan pada aku. Itu lagu pahlawan. Siapa belajar silat-silat, bacalah lagu tu. Dia lagu apa bacaan dia? Karasani Kalau Kamsani saya kenal. Pakcik tahu pakcik? Pakcik tahu? Kalau sahabat smartphone banyak kan, cuba sahabat terus pergi kepada kamus tu, tengok besi yang dia duk puja tu dalam lagu dia tu apa dia. Besi tu yang kata Karasani tu, besi tu pakcik, Nabi Adam dibuat daripada api, air, tanah, apa ni semua ni. Besi tu bila Nabi Adam dah jadi lembaga besar, ini berdasarkan kamus yang mereka pakai. Bila dah jadi besar, Allah ambil besi tu masukkan sedikit ke dalam Adam baru dia boleh hidup. Besi tu bakmi adalah besi arash. Besi arash. Itu satu besi. Besi yang lagi satu pula, besi tu daripada dewa-dewa. Penamaan besi tu. Jadi orang ni cuba buatlah lagu tu kan. Apa nama Mentara Semerah Padi tu. Mentera Semerah Padi tu. Sedap lagu tu, memang dengar sedap. Kita main mengaji boleh lena, dengar lagu tu tak lena je sedap. Lagu tu sedap. Tapi pasal kita tak tahu, manusia ni banyak benda dia tak tahu. Sama lah macam mayang, ulik mayang. Ulik tu dia. Cuba pergi dengar Ustaz, nama besi tu apa? Kasani Kersani. Besi Kersani. Nampak dia panggil besi tu. Darah merah mengalir. 7 daun sirih. Macam mana tumpah dengan apa jadi darah yang mengalir. Seru lagu tu pakcik. Lagu tu seru. Tapi saya tak tahulah, mungkin tak ada badan badan tapisan lagu-lagu kan. Ataupun kalau tapis jarang kot terlepas. Lagu tu benar-benar seru. Dan cerita pasal besi tu, besi tadi tu kononnya satu, itulah arah Tuhan yang turun mai. Ini semua cerita yang merepek lah.
Pahlima apa itu, dan itu dikatakan Pak Amin, itulah jampi serapah yang dipakai oleh Tok Janggut. Tok Janggut masa dia lawan penjajah, itulah dikatakan jampi serapah dia. Baik, itu jampi untuk Panglima Kebai, dinyanyikan. Kita pun tak tahu apa dulu kan. Kita apa lagu Duk Hariah, lagu tu sedap, lagu tu pakcik, lagu dengan dia punya apa, dia cuk tu. Maka mesti kita hati-hatikan. Baik, kita masuk yang ke-43. Tajuk ke-43 iaitu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap masalah kufur dan takfir. Masalah kufur dan takfir. Kufur ni apa dia? Kufur ni benda yang boleh buat kita jadi kufur. Takfir ni kita memberi hukum pada orang. Kufur benda, takfir memberi nama pada benda tu. Maka bagaimanakah Ahlus Sunnah berinteraksi dengan kufur dan takfir? Prinsip dan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah kufur dan takfir, pengkafiran adalah sebagai berikut. 1. Definisi kufur. Kufur ni apa dia? Kufur secara bahasa Arab bererti menutupi. Sedang menurut syarak, kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Orang yang melakukan kufur, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, disebut kafir. Kufur, Quran kata apa dia? Kamathalil kuffar a'jaba nabatuh. Seperti mana kufar, a'jaba nabatuh, dia takjub dengan dia punya tanaman. Kufar di sini maksud dia apa cik? Apa dia? Kawan yang pergi tanam inilah, tanam tanaman, dia tanam benih. Lepas tu bila hujan turun naik kan. Maka Quran kata kamathalil kufar, seperti mana kufar ini penanam benih tu. A'jaba nabatuhu, dia takjub bila tanaman dia naik. Maka daripada situ dipaham makna kufur. Kufur maksud dia apa? Kita sembunyi. Benih bubuh dalam tanah ditutup. Pasal tu dia kata kufur bermakna menutup. Tak nampak. Dia bubuh benih menolak Allah, menolak Rasul tu tak nampak, dia tutup. Dia tutup tak mana? Dia tutup di dalam hati dia. Mulut dia tak izin merkah keluar. Bila benih nak keluar tu dia merkah tanah, dia tak izin. Dia biar tersimpan. Maka itu nama dia kufur. Adapun orang, kufur tu nama benda tu, nama penyakit tu, orang yang kena penyakit ni kita panggil kafir. Jadi dari segi bahasa, kufur bermakna menutup dari segi bahasa Arab. Tapi dalam dari segi hukum akidah, kufur bermakna satu orang tu simpan dalam hati dia, dia tak percaya kepada Allah, dia tak percaya pada Rasul. Kalau dia percaya pun bukan 100%, ada unsur nak tolak tu duk main ke depan, unsur nak tolak. Maka dia dikatakan mempunyai penyakit kufur. Yang Quran kata fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Itu makna kufur. Baik, prinsip Ahlus Sunnah dalam kufur dan takfir. 1. Pengkafiran adalah hukum syar'i dan tempat kembalinya kepada Allah dan Rasul. Nombor 1 kena ingat. Nak kata apa pun, hukuman yang paling besar adalah agama Allah. Tempat dia adalah agama Allah. Tak boleh ikut suka. Kita nak kata dia kufur dari apa? Kita kata saya punya ingat dia ni kafir. Kafir dari apa? Dari nenek moyang kita. So perkataan kafir ni, dia bukan perkataan tolak adat. Dia bukan perkataan tak makan nasi. Satu orang tolak nasi, dia simpan dalam hati dia, dia benci nasi, dia tak suka nasi, dia nak makan nesto muai, dalam hati dia benci tengok nasi. Lepas tu orang main dia tolak nasi tu dengan tangan, kita kata dia ni kafir betul. Sebab kita balik pada bahasa, kufur bermakna menyimpan kebencian, lepas tu membuktikan dia benci, tolak. Adakah orang tolak pinggan nasi kita kata kafir? Tak ada. Tak ada. Kufur ni dia merujuk pada masalah akidah, menolak Allah dan Rasul. Jadi bila kita nak kata orang tu kafir, kena balik kepada agama. Tak mana perbuatan dia itu agama
telah agama mensabitkan perbuatan dia itu kafir. Bukan pandangan kita. Sebab pandangan kita, kita rasa orang macam tolak. Tapi bila kita panggil sembang dia, dia tak tolak. Lepas tu kata, yang orang cakap tu lain, yang orang maksud tu lain. Tapi kalau kita pakai kita buat ni, oh kita kata kafir dah buat ni. Tak. Macam hari tu kan, isu apa, RRUU tu kan. Sampai nak tanam jerat mana ke, nak sekeh kepala orang semua kan. Masalah tu, masalah bila dia ada pandangan dia orang Indonesia kata macan. Dia jadi macan duduk dalam hutan lah. Macan ni apa dah? Singa. Harimau. Singa panggil apa? Singa panggil singa juga. Saya tarik balik ya. Singa dalam hutan. Dia harimau. Dia mungkin ada kepentingan kat situ. Bila orang tolak pandangan dia, dia rasa orang tolak agama. Dia rasa orang tolak agama, dia ambil nas agama. Sedangkan bila duduk sembang semeja, orang bukan tolak nas agama. Orang bukan tolak hukum Tuhan. Orang berbincang soal masa, orang berbincang soal pelaksanaan. Orang berbincang soal kemampuan. Saya tak mau sembahyang. Saya minta maaf, saya tak mau sembahyang. Ui, kafir ada ni. Tak lagi. Bincang dengan dia, apa maksud dia tak mau sembahyang. Saya tak mau sembahyang lagi, saya tak bersedia. Saya nak abad hari tu, sejak saya balik hari tu sampai lah, saya tak mandi wajib lagi. Tu dia. Lah ni umur berapa? Dia kata 4 hari lagi nak pencen. Tu dia. Jadi tahu tu. Saya duduk mandi biasa, saya tak pernah niat mandi angkat dah besar. Dah bang nak suruh aku sembahyang, aku tak mau sembahyang, dia kata. Dapatlah tahu sebab dia tak mau sembahyang tu. Bukan sebab kata dia tak mau sembahyang, dia kafir. Sebab Ahlussunnah daripada awal tadi, sistem mengeluarkan orang daripada Islam ni tak ada dalam Ahlussunnah. Sistem dia menarik orang kepada Islam. Maka kena ingat, bila kita nak kafirkan orang, kena balik pada hukum syariat, bukan hukum kita. Pasal itu bila orang tolak agama Tuhan, bukan tolak kita, dia tolak agama Tuhan, baru kafir. Baru dia kata kafir. Macam satu ustaz tu kata kat saya kan, kata Ali Hassan ni kafir. Ali Hassan ni kafir pasal kata tasawuf macam ayat acak. Kata tasawuf macam ayat acak ni sama, kata Quran macam ayat acak, kafir. Allah tak dia. Apa yang kita tolak pun dia tak terikut kepala. Dia pun tak pernah tanya kita sepatah. Dia pun duk pergi dengar video 2 minit tu. Dengan video 2 minit tu, dia boleh kata kafir kat orang. Dan dia pula pergi dengar siapa pakcik ni, jenis apa, mulut-mulut tak ambil insurans ni, duk embuih kat dia kan. Kan bila Pak Haji Bakhir kata kan, apa, aku ambil martun, aku katok kepala Bapak Cikgu Murni kan, Labi buat aku tu. Dia perangai orang tu lagi. Tu manusia. Dia ambil satu benda, dia ambil hukum Tuhan, dia pakai hukum Tuhan, dia pakai hukum Tuhan untuk lawan musuh dia. Bila musuh nak lawan dia balik, dia kata lawan hukum Tuhan. Sama macam orang jaga kerajaan. Dia raja kerajaan, dia ada jawatan besar apakah, dia geram kat kawan tu. Dia penanya kawan tu sedang dia duduk kena berdajar. Bila kawan tu nak lawan balik, dia kata saya pengarah. Dia guna jawatan pengarah tu untuk buat zalim kat orang. Bila orang nak lawan dia guna kerajaan punya. Itu masalah dia. Dia turut perintah. Saya turut perintah. Perintah tu tak dilaksanakan, dia tak baca. Saya turut perintah. Itu masalah dia. Maka barang siapa yang tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislaman itu tak bisa lenyap darinya kecuali dengan sebab yang meyakinkan pula. Itu Islam ada kaedah dia. Asyaku al-yaqin la yazalu bisyak. Keyakinan tak dapat ditolak dengan syak. Yang kita yakin apa dia orang Islam. Yang tu semua yakin dah. Nama dia, mak, bapak dia Islam. Keraguan kita dia Islam ke tak, maka keraguan itu tak boleh menolak keyakinan. Tak boleh kerana kita ragu, syak dia Islam ke tak, cakap lagu ni kafir ke apa ke.
Tak boleh yakin yang besar pada dia. Nama dia nama Islam, IC memang Islam, benti Islam. Dia semayang. Keraguan kita tak boleh menolak keyakinan yang telah tersedia ada dia orang Islam. Tak boleh. Al-yaqin la yazalu bisyak. Tak boleh. Maka dia diyakini Islam. Maka nak kata dia kufur, kena bawa bukti ya. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Manusia dilahirkan bersih. Lepas itu kalau orang kata Tuhan ni daripada apa? Dia siaran muzik pun, kita tak kata dia keluar dari Islam. Pasal apa? Kita kena panggil dia, kena duduk, kena dengar ujah dia sampai Z. Cuma kita kata dia duduk merepek daripada awal Tuhan apa minta kau tu? Tak ada dalam nas agama kata Tuhan daripada benda lagu tu. Allah Ta'ala ni dia membersihkan. Subhanallahi amma yasifun, subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan dengan sifat yang tak betul. Ini sifat-sifat tak betul. Maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Wassalamun 'alal mursalin. Quran kata walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamun 'alal mursalin. Selamat ke atas semua rasul. Lidah rasul ketika mensifatkan Tuhan kesemuanya selamat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala tahmid bagi Allah Rabbul Alamin. Pasal kita yakin dia nama Islam, pak dia orang Islam, tak boleh semudah tu kita jentik dia. Keraguan kita tak boleh menolak keyakinan yang telah tersedia ada. Kata bodoh-bodoh, kita kata tu dia belajar tinggi-tinggi akidah tak belajar jadi bodoh minta kata tu, tak apa. Bodoh bukan kata kafir. Dia cakap lebih kurang kan, kita buat bodoh minta ni. Kata bodoh tak apa. Yang ketiga, tidak setiap ucapan dan perbuatan disifatkan nas sebagai kekufuran merupakan kekufuran yang besar, kufur akbar, yang mengeluarkan seseorang daripada agama. Kerana sesungguhnya kekafiran itu ada dua macam, kekafiran kecil, asghar, kekafiran besar, akbar. Maka hukum atas ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan ini sesungguhnya berlaku menurut ketentuan metod para ulama ahlu sunnah dan hukum-hukum yang mereka keluarkan. Tak semua ucapan dan perbuatan yang disifatkan dalam nas sebagai kufur, kawan tu jadi kufur. Bukan kerana dia bodoh, bukan kerana dia tak tahu. Tak tahu apa A sampai Z, tak tahu. Tu saya kata dalam versi kedua, pasal besi apa tadi? Apa Krasani? Kursani tu, dalam versi yang kedua kata, besi itu daripada Parsi. Maharaja Parsi pakai besi itu. Dia olah, dia ambil, dimandikan, dia itu. Maknanya besi itu memang Syiah juga lah Parsi. Kok mana dia nak kita itu? Tengok dalam tu, dia punya kamus tu. Menarik, dia cerita besi pertama, besi kedua, besi yang besar tu daripada tiang arah tu lah Pak Mik. Itu daripada Parsi. Dia mungkin orang tak tahu. Dulu orang mandi sapak pakcik kan, alhamdulillah lah tak ada dah. Tapi boleh bayang lah Paman, orang duk perang macam mana dengan mandi sapak. Sampai hari ni kalau tanya kat budak-budak baru ni, dia tak tahu mandi sapak tu macam mana. Syahar pernah tengok? Tak pernah. Tak bisa tengok kan. Dulu kita boleh tengok macam mana orang mandi, nak baca jampi lagu mana. Lah tak ada dah kan. Orang dulu mandi sapak. Pasal apa? Pasal jahil murakab. Tapi i'tikad dia tu memang syirik. Sia itu mai daripada lain daripada Tuhan. Bulan ni ada kekuatan tertentu, jin-jin ni semua ada kekuatan tertentu. Tapi orang tak kata orang mandi sapak ni syirik. Tapi pasal apa dia tak tahu. Maka begini dia kata, walaupun setiap ucapan dan perbuatan yang disifatkan nas sebagai kufur dan merupakan kekafiran besar yang mengeluarkan orang tu daripada kekafiran, belum tentu dia keluar. Belum tentu, pasal dia tak tahu apa. Maka terpaksalah kita membuat perundingan. Ada kufur yang kecil, ada kufur yang besar. Ada perbuatan ini mengeluarkan orang, dan terpaksa kita melihat dengan orang tu lah. Orang ni orang alim ke, orang tak tahu ke apa ke. Bukan sewenang-wenangnya, sebab agama ni bukan nenek moyang kita punya. Agama ni agama Tuhan.
Pasal itu siapa pun tidak diwakilkan oleh Tuhan untuk bagi pandangan tentang agama ni, melainkan semua kena baca firman Tuhan, kena baca perkataan Rasul dia. Yang kita duk kata firman Tuhan dan sabda Rasul tu, kata-kata Allah, kata-kata Rasul, kita kena baca. Tak boleh menjatuhkan hukum kafir pada seorang Muslim kecuali telah ada petunjuk yang jelas, terang dan mantap dari Quran dan Sunnah atas kekufurannya. Maka dalam masalah ini tak cukup hanya dengan syubhat dan zan, prasangka. Tak boleh. Benda-benda syubhat dan zan. Zan ni orang kata merasa dia ni lagu ni kot. Oh, tak ada. Agama ni bukan bicara rasa. Agama ni bicara wahyu. Tak boleh, kita tak boleh nak sewenang-wenangnya seenak dewe. Hari ni senang. Hari ni senang. Siapa tak baca kunut subuh bukan ahli sunnah. Siapa selawat tak baca Sayyidina bukan ahli sunnah. Macam ahli sunnah tu Raja kata dia buat ahli sunnah tu macam harta pesaka dia. Ikut suka dia bagi ke orang tu, ikut suka dia bagi ke orang ni. Tak boleh. Termasuk juga dalam hadis Nabi kita jangan sebut kafir dan adu Allah. Kata pada orang kafir, kata pada orang musuh Allah, tak boleh. Walaupun dia kafir, kita tak kata dia musuh Allah. Kita berinteraksi dengan orang kafir, kalau tara Dr. Zakir Naik berinteraksi ya. Lepas tu orang kafir tu tak mau Islam, kita kata kat dia, ni musuh Islam. Saya rasa boleh lah kot nak kata. Cara Dr. Zakir Naik tu punya main debat dengan dia. Saat ni padri, saat ni tukang sihir, saat ni Tok Bomo. Tok Bomo pun main debat dengan dia. Pun dia jawab dengan tenang. Dia tu maki dia sengap, dia jawab pula, kita tak buat kerja lagu tu. Tiba-tiba kapi kata dekat DAP Kapi Harbi, tak buat kerja apa? Apa yang kawan tu tolak pun kita tak tahu, apa yang kita sokong pun kita tak tahu. Keluar Kapi Harbi. Tak boleh ni. Kalau kita kata depa ni kafir harbi, pada pandangan saya, pada pemikiran saya dia kafir harbi, tak apa. Kepala otak hang punya pasal. Tapi kalau di sisi agama Islam mereka kafir, tak boleh. Buat main nas yang cukup. Sikitnya ada orang Mekah lawan Nabi pakcik. Sampai mati 77 tu kan, tokoh-tokoh besar. Minta Allahumma alaika bil Quraisy. Ya Allah, aku serahlah Quraisy kat hang. Oh macam tu juga. Turun tabat yada abilah abi watak. Oh Nabi duk harap hidayah kat dia main juga. Jangan buat pasal. Itu masalah. Mai kat kita memang masalah betul. Kita tunggang agama ni, kemudian kita serang orang. Ni masalah kita. Kita ambil nas agama ni, kita tunggang pakcik. Kita pengguna nas agama ni untuk balas orang. Orang tu kena, orang ni kena. Sebenarnya agama bukan lagu tu pun. Tak ada agama lagu tu. Ahlus Sunnah tidak menghukum pelaku dosa besar tersebut dengan kekafiran. Orang buat dosa besar tak boleh kata kafir. Namun menghukuminya sebagai bentuk kefasikan dan kurangnya iman apabila bukan dosa syirik dan dia tidak menganggap halal perbuatan dosanya. Lagi kawan tu tak kata benda-benda haram ni halal. Dan kalau dia kata pun dengan bodoh, Lalu Sunnah tak kata dia keluar daripada agama. Firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosanya selain daripada syirik itu bagi siapa dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah buat dosa yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras tentang tidak boleh seseorang menuduh orang lain dengan kata kafir ataupun musuh Allah. Nabi bagi ingat, jangan pergi kata dekat orang ni musuh Allah. Hampa ni musuh Allah kot. Tak boleh. Jangan cakap lagu tu. Nabi bersabda, ayyuma imri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Barang siapa menyatakan pada saudaranya wahai kafir, marah tu. Ada tak berhenti apa? Dulu orang Abaman, orang kampung kita, depa sikit-sikit kan,
Dia tak buat, orang tuduh dia. Dia kata kalau aku buat aku kafir ah. Dia punya nak habaq kata dia tak buat. Kalau betul-betul aku buat aku kafir ah. Maknanya orang dulu bila cakap lagu tu memang dia tak buat betul ya. Dia bawa diri dia pada wilayah kafir. Sama dengan dia kata ke orang kafir. Tak boleh. Tak boleh, tak ada sumpah-sumpah macam tu. Habis tinggi wallahi wa billahi wa tallahi saya tak buat benda ni. Kawan tu duk tuduh juga kita dah pakai nama Allah. Kita nak pi tinggi sikit lagi kan? Nak pi tinggi sikit daripada tu. Kita nak defend diri kita. Mubahlah. Panggil hang duk tuduh aku kerap sangat kan? Hang mai sini. Mari kita bersumpah laknat. Tu puncak habis Lepas tu stop lah. Allah akan ambil tindakan lah tadi apa. Ambil junjung Quran bawah atas kepala, tak ada. Yang letak atas kepala ni Kristian letak Bible, orang Islam tak ada. Zaman Nabi tak ada junjung Quran atas kepala ni, tak ada. Yang adanya wallahi wabillahi watallahi. Itu saja ada, lain tak ada. Demi papan mayat, demi lampu mayat, demi matahari, tak ada benda tu semua. Tak ada. Siapa pergi kata dekat saudara dia kafir, maka ucapan itu kembali pada salah seorang dari keduanya. Apabila saudara itu seperti dia katakan, maka telah kafir. Namun apabila tidak, maka kembalilah kepadanya yang menuduh. Kita kata dekat dia, sahabat, perbuatan enta buat ni jangan, boleh jadi kafir. Itu bukan hukum dia. Kita bagi tahu kedudukan hukum. Yang tu dia pergi jumpa bomoh sangat ni, Nabi kata faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa dia pergi jumpa bomoh ni semua ni, Nabi kata dia kufur dengan apa yang Allah turun pada Muhammad. Orang kata aku kafir, dah nak habaq kata perbuatan tu punya akibat. Hang ni bukan kerana bodoh. Awak anggap aku bodoh sangat. Tak tu kita boleh kata. Sebab nak hukum kafir ni kena masuk di mahkamah. Kena panggil orang alim dalam bidang tu. Bukan dia bukan macam duk buang kuti rokok tepi jalan tu. Dan ni senang dalam ceramah je, kafir. Senang. Dan Nabi bersabda, wa man da'a rajulan bil kufr aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaihi. Semua ni hadis yang sahih, hadis Imam Muslim, hadis Abu Dzar, hadis ni hadis Imam Muslim, hadis Abdullah bin Umar. Nabi kata, barang siapa yang menuduh kafir kepada seseorang atau menyatakan musuh Allah sedangkan orang tersebut tidak demikian, maka tuduhan tersebut berbalik kepada dirinya sendiri. Makan diri Kalau tak ada apa-apa kan, tengok hidup dia akan jadi merempat. Dia pernah lama dia tak akan rasa sedap. Tuduh orang ni sedap, tapi kesan daripada tuduh orang tu, tuduhan tu memakan riwayat hidup kita. Kita semayang tak rasa apa-apa sebab perkataan kafir tu mai. Kita kata dia kafir, kita kata pasal kita geram, tapi kita tak tarik balik cakap tu. Dia ni suka duk bantah aku sangat riau sekali kafir kau ni. Orang ramai dengar ayat dah keluar dah, dia tu pun dah kecil hati dah. Kita tak kata pun astagfirullah. Dah pergi jumpa kawan tu, minta maaf. Tak. Kalimah tu dah keluar dah. Hadis tu kata kalau kawan tu bukan seperti itu, kalau kawan tu bukan seperti itu, apa akan jadi? Illa wa raja'at alaihi. Maka kalimah tu akan balik pada kawan yang cakap. Dia semayang, dia puasa, dia pergi umrah, dia tak boleh rasa. Jiwa dia jadi kafir. Dia tak tenteram. Sampai dia tarik balik cakap tu, dia istighfar, dia minta ampun pada Allah, dia pergi minta maaf pada kawan tu, baru selesai. Maka Rasulullah bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Ini pun hadis yang sahih Bukhari, riwayat Ahmad daripada Abu Dzar. Tidak seorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali pada dirinya jika orang yang dituduh tidak seperti yang dituduhkan.
Orang kata lain, kita kata dia kata kafir. Orang kata lain, dia kafir. Oh ya, aku tanya banyak ustaz dah. Mahmud ni kafir dia. Sedap bahasa dia pakcik. Tak apa, hadir-hadir macam ni nak buat tahu lah. Nak buat tahu lah. Kadang-kadang orang ni dia tak mengaji, dia tak tahu orang memperuntukkan bahasa yang keras yang kasar untuk membela agama. Orang guna bahasa yang keras dan kasar. Sufyan As-Sawri guna bahasa yang keras dan kasar dalam Al-I'tisam Imam Syatibi. Dia sebut perkataan Sufyan As-Sawri, dia guna perkataan yang keras untuk membela sunnah. Dia kata apa pakcik? Maksiat lebih baik pada bid'ah. Kenapa orang buat maksiat akan bertobat, orang buat bid'ah tak pernah tobat? Adakah dia nak menyatakan maksiat itu okey? Tak. Dia memperuntukkan perkataan sekeras itu demi agama yang dia sayang. Lepas itu orang ni dia kena tahu semua. Dia kena tahu semua. Bila kita duk kutuk tasawuf, kita duk kutuk tersufi ni, kita kutuk tu kerana kita nak kutuk depa ke kerana kita nak membela Nabi hak besar. Sampai kita kata tak layak orang berdoa melainkan dengan doa Nabi. Tak layak orang berzikir pada Allah melainkan doa daripada Nabi. Yang tu kalau dia tak nampak dan dia kata lebih kurang pada orang, dia ingat dia terlepas hadapan Tuhan. Dia punya sayang dekat hak ilmu-ilmu, dia kata tasawuf ke sufi ni, dia punya sayang sampai dia tak tahu jalan dia kono pergi tak mana pun dia tak tahu dah. Asal tak mana ada ke tak ada, dia tak tahu dah. Tali temali tu dah putus ke pasang balik ke dia tak tahu dah. Dia punya sayang yang tu, dia punya sayang pada dunia akhlak. Kawan ni pula punya sayang kepada khazanah Nabi hak original tu sampai tak mau orang ambil benda lain. Bagi ayat kasar-kasarnya bagi orang sedar. Dia tak nampak yang tu, dia nampak ayat tu kan. Esok depan Tuhan, Tuhan akan hisap semua ni. Bukan hisap apa yang kita dengarnya. Semua Tuhan hisap. Semua Allah Ta'ala hisap. Pasal apa cakap lagu ni? Pasal depan masyarakat. Pasal apa? Pasal apa orang duk kata lagu ni? Ulama-ulama dulu guna bahasa. Ulama-ulama dulu kata apa? Ada orang sufi datang kepada tokoh-tokoh hadis zaman silam. Kita baca dalam dalam Rijal Hadis, kita akan jumpa. Pergi bagi nasihat. Kenapa kau suka duk kutuk orang ni, duk kata orang ni, duk kata dia ni matruk lah, dia ni tak boleh pakai lah hadis dia, kesaksian dia palsu. Hang tak takut ke Allah? Ha? Satu dia kata, hang tak takut ke Allah? Hang tak takut ke besok mereka jadi musuh hang depan Allah di hari akhirat? Mereka berkumpul semua tu tuntut. Kalau pakcik, kalau kita fikir logik, logik lah lagu tu. Hang duk kata dia ni amalan dia ni tak betul. Dulu bukan kata amalan, tokoh-tokoh hadis Pak Mik sebut nama, dia kata Dajjal. Sebut kawan tu dia kata kazib. Sebut kawan tu dia kata matrukul hadis. Sebut kawan tu dia habaq dhaif. Sebagi nama kau-kaunya. Tak takut ke depan Tuhan besok? Apa tokoh hadis jawab? Dia kata apa? Dia kata, aku lebih reda mereka ni semua jadi musuh aku. Kerana aku duk kritik mereka ni dan memang perbuatan mereka tu salah. Bezanya, aku tahu lebih daripada mereka. Mereka tak tahu, aku tahu. Aku lebih reda bangkit depan Tuhan, mereka ni jadi musuh aku daripada aku bangkit di hadapan Tuhan, Rasulullah yang jadi musuh aku. Dan Rasulullah akan tanya pada aku di hari akhirat nanti, kenapa kau biarkan tentang aku dicerita secara bohong? Kau tak dengar ke larangan dia? Siapa berbohong satu tempat duduk dalam neraka untuk dia. Aku lebih suka mereka ni jadi musuh aku di hari akhirat daripada aku bangkit di hari akhirat, Rasulullah yang jadi musuh aku. Aku takkan biar keadaan itu menimpa diri aku. Nak menimpa orang lain punya pasal. Kita tak tahu benda ni. Pasal tu bila Imam Ahmad mengajak orang duk kata, apalah kau ni, sudahlah dalam masjid pun duk kritik orang. Dia kata apa? Dia kata ghibah, mengumpat. Ilmu jarah dan ta'dil ni ilmunya mengumpat. Orang sufi kata ilmu mengumpat. Kata imam, tokoh-tokoh imam, orang macam ni nak berdiri apa depan Tuhan, antara mengumpat jarah dan ta'dil dia tak kenal. Apa agama dia nak defend? Yang mana mengumpat, yang mana jarah dan ta'dil dia tak kenal.
Jarah yang mana, mengumpat yang mana, dia tak kenal. Nanti kita masuk dalam Riyadhus Salihin. Kita akan masuk nanti dalam Riyadhus Salihin, kita masuk bab mengumpat. Nawawi buka mengumpat yang diharuskan. Ada 6 mengumpat diharuskan. Nawawi bawa dengan dalil-dalil dia. Salah satunya, inilah dalam ilmu jarah dan ta'dil. Jarah bermakna luka. Sebut cacat dia. Sampai orang tak pakai hadis dia. Jangan terima pasal dia pembohong, dia yang tu, dia yang ni. Dan ini tidak termasuk dalam bab mengumpat. Pasal apa? Pasal orang tak tahu. Cerita, kena bagi tahu pada orang. Orang hari ni kan suka bola-bola rejak lagu ni kan. Nak puasa, nak itu, nak ini. Tanpa kira 13, 14, 15 ke Isnin, Khamis ke apa, ambil bulan rejak kan. Orang nak puasa, orang puasa 3 bulan dah orang nak start. Dah start dah puasa. Ini dah 4 rejak. Orang nak puasa kan. Tak apa dia nak puasa. Puasa benda baik. Tapi apa duduk dalam kepala dia? Nak ikut sunnah Rasulullah. Cara tak betul. Kita dedah ke orang. Kita kata tak, Nabi tak puasa macam ni. Tanya hang, semua Nabi tak buat. Tak pernah tanya hang, Nabi buat. Ada orang syok lagi, kita kata Nabi tak buat, dia tanya sebentar. Awak dia duk kata Nabi tak buat tu, dia pernah duduk ke zaman Nabi? Sampai dia tahu Nabi tak buat. Apa kita sengat apa ya? Memang ada masa kita kena sengat, tak boleh jawab. Macam dulu saya kata kat Ustaz Lah sengat, dia tak jawab saya. Pasal buat kirim pahala kan pada orang mati. Saya pun naik angin masa tu geram. Dia dulu kata lebih kurang saya geram tu. Saya kata kat dia, Ustaz pernah mati ke? Ustaz pernah mati ke? Ada orang ada kirim pahala Fatihah kat Ustaz. Kemudian tak sampai, Ustaz boleh bagi tahu tak sampai. Jadi kalau Ustaz pernah mati dan orang dah hantar Fatihah, lepas tu tak sampai, Ustaz hidup balik, lepas tu Ustaz kata tak sampai, saya percaya. Takat mengaji setahun 2 tahun di Iraq, jangan duk belagak lah. Dia kenal itu, dia sengat. Tapi dia taram sambil lah. Dia sengat, dia tak kata apa. Bagi kita sengat lah. Sebab orang dah mula mengemukakan bukan hujah, emosi. Habis nak lawan apa? Quran kata apa dia? Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba kepada ibadur rahman, dia berjalan dengan tawaduk. Bila dia berjumpa dengan orang jahil yang mengajak dia buat benda-benda jahil, dia kata qalu salama. Dia tak layan itu. Selamat. Habaq-habaq dah nak layan orang jahil, tak mau. Kita begitu. Lebih baik kita bermusuh dengan orang dalam dunia daripada kita akan bermusuh dengan Rasulullah di hadapan Tuhan. Tak mau. Pasal tu hadis dhaif, kita habaq dhaif. Tak kalau macam kita duk mengaji baca ni, berapa nah ulama nak sebut dhaif, habaq apa? Bukan penting pada orang awam pun. Tak ada penting apa kat orang awam lah. Tapi dah amanah. Bila dengar kata dhaif, tak kuat bukti Nabi buat, tak kuat bukti. Dhaif, lemah, tak kuat. Bapak saya ni dah tua Pak Mik, dhaif. Nak jalan pun tak kuat. Oh, kita kata apa ada pada nama dhaif? Tak, bapak saya dhaif. Apa ada pada dhaif? Jom pergi tengok. Tengok juga, tak boleh berjalan. Oh, patut dhaif no. Aku duk habaq hang pekak ke? Aku duk kata pak aku dhaif. Kita apa salahnya memiliki bapak yang dhaif? Yang penting dia bapak. Saya minta ajak Kenuri buat kekah, bawa bapak sekali. Tak, bapak saya dhaif, dia tak boleh jalan. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting dia boleh main makan Kenuri. Tak, bapak saya dhaif, dia tak boleh jalan. Bawa makan Kenuri, suruh dia dukur orang tua tu, baru dia tahu. Tak ada kekuatan. Lemah, bateri lemah, tak ada kekuatan. Dia boleh, tak ada kekuatan, dia boleh rosak. Masalah kan? Itulah kita habaq orang bulan-bulan Rejab ni, orang duk baca doa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita memang hadis ni ada dalam Al-Azkar, ada hadis Anas, tapi Nawawi kata hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. So kita bacalah doa lain. Nak sandar pada Nabi tak boleh Tapi orang duk baca, duk sandar pada Nabi. Ni dah bulannya kita kena baca doa ni. Kita boleh start dah puasa 3 bulan turut-turut. Kita kata Nabi tak buat.
Kalau Nabi tak buat, kita tak boleh buat lah. Nabi tak makan juga capati, hang makan boleh. Bila dia cakap lagu tu, kita sengak. Tak apa. Kita suka. Orang nak ikut, orang ikut. Tapi biar kita dimusuhi di dunia, kita tidak dimusuhi oleh Rasulullah di hadapan Tuhan besok. Begitu ikhwan. Baik, insya-Allah kita sahabat-sahabat di Melbourne, kita berhenti dekat ni dulu. Yang kelima, terkadang ada keterangan Al-Quran dan As-Sunnah mendefinisikan bahawa satu ucapan, perbuatan atau keyakinan merupakan kufur, bisa disebut kufur. Namun tak boleh seseorang dihukum kafir kecuali telah ditegakkan hujah atasnya dengan kepastian syarat-syaratnya. Oh, ini penting. Memang dia buat tu benda syirik betul, kufur, tapi kita tak boleh kata dia kufur juga setelah dia mendengar hujah. Dia dengar hujah, kita dengar hujah. Kita dengar hujah pasal apa dia buat lagu tu, dia kena dengar hujah kita pasal apa, macam mana perjalanan hukum tu. Tak boleh dengar. Saya pakcik video ayat acang tu kan, orang kata saya kapiak. So ustaz-ustaz dia kata saya kapiak, seorang pun tak pernah jumpa saya, abang Syekh entah cakap salah ni, Syekh entah baca kitab ni, tak ada. Seorang tak ada. Tak ada. Tapi dalam ceramah, satu ustaz tu, kita kawan banyak pakcik. Kita bukan pergi cari ceramah dia apa. Kawan-kawan nak bagi peluru kat kita pun banyak juga. Kita ada ustaz dengan ustaz ni. Ada satu ustaz berapa Perlis, saya tak tahu nama dia, berapa Perlis dah. Tunjuk gambar. Ustaz tu muka pun macam ayat acang, hitam tu dah. Dia pun dah ayat acang dah. Tuan-tuan gamak pergi mengaji kat orang lagu tu. Dia tu pun tak pernah pergi jumpa saya buka satu kitab ke baca. Tapi orang dengar ceramah dia ni, sebut nama saya kapiak dah. Tu sendiri tu nak selesai macam mana depan Tuhan? Nak selesai macam mana? Pergilah jumpa orang tu, bawa kitab. Kenapa awak takut? Kalau orang alim, pergi jumpa dia. Syekh, anak kena jumpa entah, anak tak senang hati dengan entah saudara anak, kita orang beriman, saudara Syekh, entah cakap ni salah Syekh, entah tak dapat maklumat yang betul pasal tasawuf Syekh, entah kena baca kitab ni Syekh. Tak ada apa ni. Daripada hari keluar sampai saya kena panggil dengan Majlis Fatwa Negeri Pulau Pinang, sampai hari ni tak ada seorang ustaz buat kerja begitu kecuali Mufti Pulau Pinang kan. Saya Pak Cik Hanifah kan, kecuali Mufti Pulau Pinang. Hak lain tak ada. Tak ada. Mufti Pulau Pinang je tanya, pasal apa cakap lagu tu? Orang betul kan? Awak cakap macam tu dia kata. Apa hujah yang ada? Saya orang cakap saya tak mau dengar, saya nak dengar daripada ustaz sendiri, dia kata. Apa hujah-hujah ustaz? Hak lain tak ada. Hak lain semua punya ceramah, pasang dalam masjid kan. Bukan bawa kitab, bawa laptop. Tunjuk ni, tunjuk tu, tunjuk ni. Tak ada seorang main jumpa ni. Kaedah Ahlus Sunnah dia kata, kena jumpa orang tu. Kena jumpa orang tu. Jadi kita tak puas hati dengan kata Siti Kasim cakap pasal apa? Tuhan kena jumpa, bukan boleh kita tulis dalam kita punya apa? Kita nak camdek dia tak apalah, tapi nak hukum dia tu, pada saya dia keluar pada agama, kita kata lagu tu, tulis dalam kita punya Facebook, tak boleh. Ni yang kelima, kena jumpa dia, panggil dia minta, jemput kat Siti mai, bagi dia makan apa ke, nak tanya kat Siti macam mana dia cakap lagu ni, baca ayat mana baru boleh. Inilah masyarakat kita, masyarakat gemuruh nama dia. Kita dengar-dengar, bang, pegang-pegang, kita cuk belon bagi meletup, boom. Tak tanya. Ini kita akan tengok. Ahlus Sunnah, dia kena ada keterangannya yang sangat jelas. Wallahu a'lam. InsyaAllah sahabat-sahabat di Melbourne, panjang umur, sihat badan, kita sambung lagi. Kita akan masuk lepas ni bab pembatalan Islam. Itu dia, ada satu bab pula, terbatalnya Islam seseorang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.